Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay. Hari ni lesson kita yang ke 8. Sebenarnya kalau tengok dalam YouTube tu, kuliah yang pertama 2, 3, 4, 5, 6 tu sebenarnya itu betul-betul kuliah umum. Itu overall. Jadi kuliah kita yang betul-betul bermulanya starting from 7. Yeah. Hari ni kita start dari 7. Ya, 7. Okey, ya last week lah. Last week. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu overall. Hari ni 7. Jadi kita concentrate on haraf. Haraf 4.1. Ya, sebab haraf dia punya buku tebal sangat-sangat. Ya, haraf kan. Okey. Kuliah kita yang ke-8 ini kita khususkan kepada al-haraf. Ya, al-haraf. Jadi hari ini kita mula dengan al-haraf. Lepas tu kita pergi kepada fa'il, isim, dan kita cantumkan haraf dengan fa'il, dengan isim, dan juga dengan dhamir serta sama-sama haraf. Dan insya-Allah ya, tuan-tuan ya. Okey. Ini saya mesti pergi slowly sebab ini daripada awal. Okey, okey. Ya, okey. Okey, al-haraf ya. Ingat ini al-haraf. Ya, cuba sebut al-harf. Harf ya. Okey. Ini konsep sebenarnya. Tuan-tuan kena faham ini konsep. Ya, supaya kita tak lari. Al-harf ada dua jenis. Satu dia panggil al-mabani. Dipanggil al-mabani. Cuba sebut al-mabani. Dan satu lagi dipanggil al-ma'ani. Al-ma'ani ya. Al-ma'ani ya. Al-ma'ani. Al-mabani. Al-ma'ani ya. Al-mabani, al-ma'ani. Ingat ya. Okey. Okey. Dan dengar al-mabani itulah dia hamzah, ba, ta yang sebelah kanan tu. Ada. Nampak tak? Kita mula dengan alif kan? Assalamualaikum. Jom. Yang ni dia mula dengan hamzah. Hamzah. Okey, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, ka, lam, mim, nun, ha, waw, alif, ya. Ya. Alif bawah sekali. Alif bawah ya. Okey. Okey. Alif bawah sekali ya. Kita bunyi alif kan? Tak apa. Secara konsepnya ini adalah 29 huruf yang digunakan untuk membina kalimah. Untuk membuat kalimah. Sebab itu nama dia mabani. Nama dia mabani. Ya. Jumlah semua sekali 29. Ya, mabani. Mabani untuk membuat kalimah. Untuk membuat kalimah. Ya,
Ya, untuk membuat kalimah, untuk mengeja kalimah. Ya, di situ dia kata hiya, ya, ma minha tatakawwanul kalimah. Maksudnya daripada 29 inilah kita buat kalimah. Macam from A, B, C, kita aja words. Okey, daripada words kita buat ayat. Ya, boleh tu? Okey, ni boleh lagi. Lepas ni complicated. Boleh? Okey. InsyaAllah ya. Jadi semua sekali 29. Ada lagi satu yang tak sebut di sini, ta marbutah. T bulat 30 lah, tapi yang resmi 29 lah, sebab T tu diambil daripada T terbuka. Ya, ditutupkan jadi make it S1. Okey, boleh? Jadi itu sebahagian daripada Al-Mabani lah. Al-Mabani. Ini semua nama dia Al-Mabani. Lam alif tak ada, Ustaz? Ya, lam dan alif dia pisah. Lam alif. Kita pakai lam alif kan? Lam alif hamzah ya. Kita ada lagi satu, wassalam. Dia tak ada sini. Tan Sri, sila duduk. Okey, boleh? Okey, tuan-tuan. Okey. Dan okey. Boleh faham ni? Okey. Okey, dari 29 ni kita membina huruf ma'ani. Okey, boleh? Dari 29 ni kita bina huruf ma'ani. Huruf ada. Huruf ma'ani ialah huruf-huruf yang ada makna sendiri, tetapi tidak memberi makna kalau sekiranya ia tidak bercantum dengan perkataan lain. Sama ada perkataan isim, fa'il atau fa'il. Kita dah terangkan. Jelas kan? Okey. Okey, huruf ma'ani semua sekali ada 80. Maknanya dia guna daripada 29 alfabet ini. Huruf ini yang kita kata huruf hijaiyah juga, ya, untuk membuat huruf ma'ani. Dan huruf ma'ani ni lah yang kita kata apa tu, sisipan. Ya, yang kita gelar dia sisipan. Sisipan di bawah kategori haraf. Ingat kat jadual pertama dulu. Ya, sisipan ya. Kita panggil dia sisip. Kerana guna dia untuk menyokong perkataan, untuk menguatkan perkataan, untuk menafikan perbuatan, untuk memperkukuhkan perbuatan, ya, untuk orang kata boleh mengubah perkataan sama ada perbuatan atau isim, ya, dengan adanya huruf-huruf ma'ani ini. Okey, jelas tak sekarang ni? Okey, huruf ma'ani ada beberapa kategori. Kategori satu yang hanya satu huruf. Yes, satu huruf. Dia satu huruf. Walaupun dia satu huruf, dia ada makna dia. Satu huruf ni dipanggil apa tu, satu huruf lah. Ya, dipanggil apa tu, uhadiyah ataupun ahadiyah. Uhadiyah daripada ahad. Daripada uhadiyah. Satu. Uhadiyah. Daripada ahad. Huruf ma'ani ni ada berbagai makna. Huruf ma'ani ni memang dia berbagai makna, betul? Dia berbagai makna, tetapi berbagai-bagai guna. Ya, bagai guna. Ada guna untuk perbuatan saja, ada guna untuk isim saja, dan ada guna untuk dua-dua sekali. Dia dua-dua dia makan. Ya, nanti kita jumpa. Kena salin je tu. Dia untuk isim saja, untuk kata nama saja. Ya, untuk kata perbuatan saja, dan ada tu dia untuk dua-dua sekali dipakai. Jadi insya-Allah dalam masa by Jun ni kita tahu semua ni. Ya, bila kita dah mula ni, tak lama dah tu. Okey. Okey. Tengok sebelah kanan tu ya. Di bawah lajur uhadiyah ada 13. Ada 13. Bilangan dia 13 semua. Yang satu huruf. Yang pertama hamzah. Ya, hamzah.
Hamzah tu makna dia adakah. Adakah. Ya, adakah ya. Ya, adakah. Ada di sini yang saya tak dapat maklumat makna dia. Jadi jangan tanya lebih-lebih. Diam je. Pasal apa? Kena tanya Tok Guru lagi. Sebab ini dah orang Arab kata jamik manik dah. Mana buku ni mana really comprehensive. Mana lengkap. Jadi maklumat kita tentang haraf ni tak lengkap. Yang ni insya-Allah lengkap. Daripada buku ni. Ya, lengkap. Okey. Yang kedua, ba. Ba dengan. Ba mana dia? Dengan. Dan ya, hamzah adakah. Adakah. Dalam Quran banyak hamzah. Tuhan tanya kita, a antum ansya'tum sajarataha. Kamu ke yang menyuburkan pokok-pokok tu? Cabaran tu kan. Dia tanya tu bukan nak tanya betul kita ke buat, tak, untuk challenge kita. Kamu ke yang menurunkan air hujan tu ataupun kami? Kalau kamu turun, macam mana? Ya ke? Kuatlah kamu. Kami turun. Jadi kalau kami turun, kenapa kamu beribadat macam lekeh je? Tak menampakkan kamu ni tahu kami ni Tuhan kamu? Ya, am nahnul munzilun. Adakah kami yang turunkan? Itu Baijun tahu semua insya-Allah. Baijun insya-Allah. Jadi ini kena hafaz. Okey, B maknanya dengan. Kita jangan kata B, ba, al-ba. Ba dengan. Ba ya. Tapi bila dia bercatu dengan isim, dia bunyi B. Bil mu'minin. Dengan orang-orang yang beriman. Billahi dengan Allah. Ya. Bisayyarah dengan kereta. Bismillah dengan nama, ya, Bismillah. B ya. Itu yang saya beritahu minggu lepas, ada seorang buat PhD B saja. Ya. Tapi kalau nak panggil dia mengajar pun tak guna, dia tahu B je. Saya tahu lebih sikit, dia B je. Sebab dia PhD dia khusus kan. Yang dia detail. Tapi dia tahu dalam kepala dia berapa B dalam Quran digunakan. Pelajar impun duit. Ya? PhD pelajar impun. Pelajar impun duit. Okey tuan. Ada lagi satu tak. Ta ya. Ta ni dia untuk sumpah. Untuk sumpah, dia tak ada makna. Dia untuk sumpah. Tallahi. Untuk sumpah. Macam B tu ada dua makna. Satu dengan bisayarah, dengan kereta. Kalau billahi itu sumpah. Itu sumpah. Ini Puan Sri jangan risau ni. Ini semua jangan risau. Sebab itu dia akan dapat. Orang new learner ni memang dia risau. Nak ingat lagi. Jangan risau. Yang pentingnya datang kelas. Makan nasi dulu. Betul betul. Makan. Penat tidur. Tak apa. Okey. Yang keempat, sin. Sin makna dia akan segera. Sa'azhab, saya akan pergi. Sin artinya akan. Sin akan segera. Ya, sin akan ya. Dia guna pada fi'il saja. Akan segera. Sa'azhab, sa'usalli, saya akan sembahyang sekarang. Sin ya. Ini kena hafaz ni. Kena hafaz. Ya? Immediate actions. Ya, right away. Right. Ya? Itu sa'. Itu sa'. Sa', usalli, saya semayang. Usalli bukan usalli, itu sa'. Itu betul tak? Itu sa'. Alif sa' lam ya, itu sa'. Bukan alif sin. Kalau sa usalli, saya akan sembahyang sekarang. Sin maknanya akan ya. Okey, fa maknanya maka. Okey, maka. Dan tuan-tuan mesti ingat, ini satu huruf ni sama juga dengan 2-3 huruf ya.
dia boleh bercantum pada, ada boleh bercantum pada fa'il, ada pada isim, dan ada pada kedua-duanya. Cuma hari ni jangan tanya lagi, ya, yang mana bertemu dengan yang mana, ya. Cuma kita nak tahu konsep dia. Ini dia, ada bercantum dengan isim, ada bercantum dengan fa'il. Okey. Fa ni DJ ke atau FA? Dia kalau ikut Rumi macam tu, datin paduka dia FA lah. Dia satu titik je. Satu titik Ya. F. Nah, Fatihah. Satu titik lah. Ya. Dia huruf Arab tak ada 3. Huruf Arab dia, huruf Jawi ada 3 kan? Jawi ada kau. Okey. Okey. Okey, yang keseluruhnya ka al-kaf. Kaf ni seperti. Mana dia seperti. Okey. Seperti. Ya. Lam ni bagi ya. Ini yang satu huruf yang ada makna. Lam ada bagi. Macam kita kata, saya bagi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okay. Sajidin. Ya. Sajidin. Bagi orang yang sujud. Oh, tinggi mata tanya tinggi terus. Oh, itu yang susah saya tu. Tan Sri termenung belakang dan isteri tanya macam tu. Ya. Li sajidin tu bagi saya orang-orang yang sujud. Ya, ataupun li sajidin bagi orang-orang yang sujud. Li tu artinya bagi. Tahun 3 tu. Ya? Tahun 3 punya kelas. Tahun 3. Tak tahu lah semester berapa. Okey, mim. Ini mim jangan tanya. Mana apa kan? Mim. Mim. Tok Guru tak tahu, jangan tanya. Pas kena jumpa cari mim. Mim, nun, ha, jangan tanya tu. Waw maknanya dan. Nah, mudah-mudahan orang yang tengok YouTube ni beritahu saya apa maksud ni ya, mim. Di mana dipakainya kan. Tapi ini dia consider as satu huruf. Satu huruf. Oh, macam ya. Macam dalam Quran atau nun. Kita tak tahu makna. Itu tak tahu makna. Tak, itu lain ini. Mungkin itu kot, wallahu alam. Sebab benda Quran ni kita tak berani nak kata kalau kita tak tahu exactly kan. Biar kita kata tak tahu. Sebab ini orang kata very comprehensive, lengkap ni buku dia ni. Okay? Lepas tu alif pun tak tahu, ya pun tak tahu. Silent. Buat sementara waktu lah, insyaAllah. Alif lam mim kan, tak ada mana kan. Okay, ni. Kalau ada ya yang tak ada titik bawah tu dia kan? Itu ya mat. Ini ada titik kan? Okey, tak apa. Okey, yang kedua dia panggil dua huruf. Nama dia sunaiyah. Okey, huruf ma'ani yang nama dia yang ada dua huruf. Dua huruf artinya dua huruf. Ya, yang ni tadi satu huruf. Ya, seperti a kan? Ni memang dua alif kan? Okey. Pun jangan tanya juga. Ustaz ni kalau semua jangan tanya macam ni banyak, tak ada ilmu banyak. Okey. Is artinya tatkala. Dalam Quran dia kata iz kuntum a'daan. Tatkala jika kamu bermusuh, fa'allafa baina qulubikum, maka dia lah yang mengelokkan di antara hati-hati kamu, ya. Iz tatkala. Okey. Tu al pun sama juga silent. Kita beritahu silent kan, supaya orang lain tak tahu yang kita tak tahu. Okey, am adakah? Am atau? Amin atau? Atau. Ya. Au tulisan au. Au sama. Au dari sini di bawah ada au. Ya. Ya tu tak ada nyanyi. Ustaz kata tak tahu apa makna. Kalau ya ayuhan lazi kan wahai orang-orang, ya ayuhan lazina amanu wa orang-orang. Yang mana ada ya sini?
Yang satu ya alif. Yang satu alif tu. Mana? Bukan, itu ya alif. Itu ya alif. Ya alif ada di sini. Ada 2 huruf. Itu Profesor betul Prof. Itu ada. Yang bawah ni yang bawah sekali Prof. Ya. Itu dia kata haraf. Tapi ada nama dia. Okey, jangan lupa setiap haraf ni walau 1 huruf, 2 huruf ada nama dia. Ada nama dia. Nanti saya dah salin nota dia, saya bagi nama dia. Dan ada nama, ada tugas dia. Saya nak bagi sekarang takut pening kepala. Jangan berilah okey. Sikit-sikit sikit-sikit. Tapi saya promise kaedah yang saya buat ni tuan-tuan tak pening kepala. InsyaAllah kalau pening kepala juga tak lama dah tu. Tak lama dia hilang pening dah tu. Sebab tu konsep ni saya nak kena tabur dengan cara yang paling mudah. Yang pertama sekarang ni haraf ada 4-5 jenis kan. Jenis pertama 1 huruf. Dan setiap jenis ini ada untuk fa'il, ada untuk isim, dan ada untuk dua-dua sekali. Itu konsep dia. Okey, sekarang ni kita pergi pada jenis kedua. Ada yang kita panggil apa yang tak tahu tu? Silent. Bahasa yang paling mudah silent. Biar orang kelang kabut. Okey. Bahawa. Bahawa. Artinya bahawa. Atau. Atau. Ada in. In jika. In jika. Atau. Sama dengan am. Tapi bila guna bila guna itu ada masa dia. Ada masa dia, okey? Okey? Atau. Ya. Okay. Dalam bahasa Inggeris to explain further, something like IE. Therefore macam tu. I tu maknanya explain further. That is. Okay. Ya. Tuan-tuan faham sedikit ya? Itu lebih kurang lah. Itu. Tolong saya. Bal ni Sama ke ini? Yang belah ke bawah. Yang belah atas. Betul. I silent. Silent. Nombor 1. Yang atas I mana atau mana Itu di bawah ni I. I silent. Mana dia silent? Kita silent dulu. Jangan tanya. Nanti saya akan beritahu ya. I silent. Silent. Okey, bahkan silent sesuatu macam Datin Baduka buat. Senang. Dari. Bahkan. Dari. Ya, macam min juga. Dari. Ya, fi di dalam. Di dalam. Kalau boleh salin macam ni memang saya rasa cepat dapat ni. Sebab yang the most critical part inilah dia. Datuk. Inilah. Qad artinya sesungguhnya. Macam kita baca qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau kepada isim dia panggil inna. Sesungguhnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya dia tak boleh pakai qad. Qad ini selalunya dia pakai untuk fi'il. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sesungguhnya bagi kamu ya pada diri Rasulullah itu adalah contoh. Okey? Kai artinya supaya. Kai artinya supaya. Tengok yang sunaiyah ni lah yang banyak sebenarnya. Kai lam tidak. Lam tidak. Lam tidak. Lan tidak akan selama-lamanya. Ini semua untuk fi'il mudhari'. Ya. Lau jika. Jika.
La, jangan. La, jangan boleh, tidak boleh, bukan pun boleh. Bila masa guna tu bergantung pada ayat. Ya, tapi makna dia nafi. Dalam kurungan tulis nafi, deny. Okey. Kalau tuan puan hafaz ni cukup dah. Hafaz ni dan kita diri untuk beberapa bulan, selesai ni. Ini yang besar sekali. Okey. Okey. Main ya. Mus sejak. Mus artinya semenjak ya. Mus sejak. Nah. Min daripada atau dari. Saya tak sangat bahasa Melayu. Min daripada atau dari. Okey. Ma boleh memberi makna apa ataupun tidak. Kalau apa tu positif, kalau tidak tu negatif. Dan yang berdua boleh tulis positif, negatif. Yes. Boleh jadi positif. Ya. Positif tu apa yang saya makan awak makan. Akal tu akal tak. Ma rabbuka. Oh, soalan tu juga yang tanya. Saya takut nak sebut ma rabbuka ni. Takut dia duduk belakang tu tanya. Betul. Teman sekali mimpi nombor-nombor ni kan bahaya. Saya cerita belum ada sama Allah tu mimpi nombor apa? Saya cerita belum? Kelas lain kot. Kelas lain. Kelas lain. Dia mimpi nombor 798 je. Ya. 2-3 minggu dia mimpi 798. Pening kepala bang. Kenapa bang saya ni mimpi 798 bang? Kalau ini nak judi, na'udzubillah min zalik. Judi haram. Sekali lepas tu suami dia meninggal. Bila dia ke bumi, suami dia tu nampak lot 798. Masya-Allah. Di kubur tu ada lot 798. Ya Allah. Ya Allah. Ini yang aku nampak ni. Astagfirullahaladzim. Jangan mimpi nombor main-main ni. Maknanya Allah dah tunjuk kepada kita kan. Tak tahu kan? Kalau tahu nak mati cepat-cepat belajar bahasa Arab. Okey, ma ya. Okey. Nun ada tasdid kan? Nun ada tasdid ni. Ada sadu ni dia memberi makna taukid. Takkid penekanan. Emphasis or emphasize? Emphasis. To emphasize but emphasis. Boleh? To emphasize or emphasis. Penekanan kan nak tekankan perbuatan tu dia pakai nun tasdid. Yes. Bersambung dengan perbuatan. Selalunya dia pada perbuatan. La yazhabanna. Tasdid di belakang tu kan. Okey, seterusnya hal. Ni lambat sikit ya. Hal artinya adakah? Ya. Hal ataka hadithul ghasiyah. Hal ataka. Hal adullukum ya. Sama juga. Ya, amzah pun sama dengan mereka. Amzah makna dia adakah, tapi bila pakai adakah, bila pakai ha, bila pakai hamzah, itu nanti kita akan tengok. Ya, kita akan tengok. Jadi dalam Quran. Hal makna adakah? Tadi hal. Tadi Amzah tadi. Tadi amzah. Tadi ini. Ya? Tak, ini tadi ni halam kan? Halam. Alif. Oh, ha tu. Silent. Halam. Kalau ha tu, ya. Ha ni ada makna dia, tapi nanti saya silent dulu lah. Sebab ha ni macam bentuk terkejut. Tapi kalau kita nak cakap pada Quran takut salah. Saya kena confirm.
Ya, sebab ini kita belajar Quran. Kalau kita belajar lain pada Quran, mungkin kita boleh kata, kan? Ya, wa sama juga. Wa bukan dan. Wa ni macam bentuk terkejut juga. Kita nampak orang tu pakai kemas, wow. Kan? Maknanya saya nak silent juga. Sebab dalam Quran ni bila ada wow ni? Wow, kan? Ya ada. Ya Muhammad. Ya ayuhan nas. Wahai. Ya. Okey. Ya apa ni? Wahai. Okey. Okey. Kita habiskan ya. Okey, yang ketiga dia nama Sulasiyah. Cuba sebut Sulasiyah. Sulasiyah nama dia yang 3 huruf. Yang 3 huruf. Okey. Yang pertama ayah. Sebenarnya alif tu ada 2 tu. Alif tu ada 2. Sebab tu dia panjang tu. Ayah. Silent jugalah. Silent. Saya dah puas carilah. Saya cari dalam tu tak ada. Ajal ni ajal ni maknanya positif. Ya, maknanya begitulah. Ajal. Ajalin musamma. Ajal lah. Ya, maknanya lebih kurang sampai masa begitulah ajal lah. Tapi ada makna dia. Silent dululah. So ajal lah. Pengarang ni kata silent lah dulu, banyak lagi yang tak silent yang kau kena tahu dia. Betul tak? Silent kan? Nanti insyaAllah ada masa nanti saya kontak kawan saya, dia duduk di luar negara dia ni. Dia ni seorang pilot tapi semua tahu. Pilot kapal terbang tapi dia dah kaji habis dah. Sebab dia telah berminat. Okey, izan kalau begitu. Ya, izan kalau begitu. Is tatkala. Ada tak is ni? Sebelum izan sebelum izan. Ajal. Bawa ajal. Izan. Oh, izan tu. Itu izan bawa. Dah dapat yang lain ke? Sama je. Alif Zanun. Oh, izan. Alif zainun izan. Izan kalau begitu. Yang dua tu pun sama juga, izan juga. Mana dia sama? Tanwin. Tapi bila pakai alif zanun, bila pakai alif zal tanwin, Kalau begitu kan? kalau begitu, ya lebih kurang. Ya, sama. Kalau begitu. Izzah pun Izzah. Izzah. Tanwin. Okey. Ada tak kita dengar dalam Quran izan abada? Iza jaa nasrullah kan? Lain kan? Lain bunyi dia kan? Kalau bunyi mana dia sama lah. Sama. So Izzah ni Iza artinya apabila. Bila. Yang silent tu buat bulat lah. Iza, alif, za. Alif, za alif. Dia tembak dekat alif, za alif. Apabila. Ini memang macam sifir ni. Kalau tak hafal ini memang tak boleh jalan. Kena hafal. Sebab itu saya luminate ni dulu kan. Ada tak yang bagi luminate? Belum lagi ya? Tak apa, nanti kita akan buat lah. Ini kena tampal betul-betul supaya jangan koyok-koyok. Tak ulang kereta. Okey, Allah ni artinya bahawa tidak. Ya. Daripada alif nun lam malik. Allah. Bahawa tidak. Allah, alif. Alif lam malik. Ini Allah. Allah ni bukan Allah. Allah adakah tidak? Allah Adakah tidak ke bahawa tidak? Ni adakah tidak? Kalau ada tasdid artinya bahawa tidak. Ni Allah. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Adakah tidak dia yang menjadikan? adakah ni? Allah ya. Adakah tidak? Dia cantum alif dengan lam alif kan?
Tak ada hamzah alif. Tak ada. Tak dapat tadi. Ada hamzah. Ha. Ada fathah. Ada patah. Apa tu hamzah dengan Tidak. bau ala adakah tidak? Adakah tidak? Tiga huruf tu. Ha. Hamzah alif lam alif. Yes. Hamzah alif lam alif. Yes. Ala lam. Makna dia Ala. Ala Adakah tidak? Ila kepada. Ya. Ama ni dua Ama ni saya nak suruh silent lah. Ni kalau banyak sangat silent tutup kelas. Silent. Saya tak berani pasal bila kita nak deal dengan Quran, ada ke tidak dalam Quran ni. Okey, Ma. Inna ke in? Inna sesungguhnya. Ya. Ya. Yang silent tu nanti saya beritahu ya. Inna sesungguhnya, ayah pun silent. Inna solat, ayah tu silent. Kemudian bala tu artinya bahkan. Bahkan. Silent. Ayah silent dulu. Bala tu bahkan. Summa kemudian. Kemudian ya. Okey. Summa kemudian. Ya, sa dengan mim. Sa bagi depan, mim tasydid. Jadi summa. Ya. ada dua je. Kan dia tiga huruf. Dia mim tu ada dua, dah tengok ke? Mim tu dia bila tasydid mim dua. Yes. Ada dua. Dia macam ni ya. Dia asal dia asal dia. Jadi bila tasydid jadi satu mati satu hidup kan. ya. Okey. Boleh? Mati satu hidup. Satu mati summa, betul tu summa kan? Summa apa makna? Kemudian. Ini makna kita belum bagi tugas lagi. Dia ada tugas dia. Ada tugasan dia. Okey, jalal jair ni silent. Ya. Tu silent silent eh? Kemudian. Summa artinya kemudian. Jalal dengan jair silent. Saya takut dia tak ada dalam Quran. Ya. Saya takut ya. Sebab saya dah tengok dalam kamus tu tak ada. Tapi dalam kamus Quran lah tak ada. Okey. Jair pun tak ada. Jair pun salah. Kemudian ya. Kemudian khala selain. Khala. Sadah dia khala. Tak ada. Kha lam alif khala selain. Ya. Jair silent. Ya, silent. Rubba boleh jadi. Ya, perhaps. Boleh jadi. Ini kena hafaz ni, tak boleh kata apalah. Rubba boleh jadi. Ya. 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 Saufa akan. Ya, saufa artinya akan. Okey. Saufa akan. Okey. Saufa mana akan juga. Ada akan tapi jauh kan. Akan jauh. Akan dia lambat sikit. Macam kalla saufa ta'lamun. Ya. Akan datang. Mana kau akan tahu dia tu hari kiamat nanti bila sampai. Rubah boleh jadi. Ada selain. Ya.
Ada selain. Sebab confirm video esok nampak. Oh, nampak ya? Okey. Allah. Kita nampak Ni Allah selain ni. Okey. 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 Allah ni. Allah di atas. Okey, ni yang 3 huruf kan? Ni Allah di atas ya. Di atas. Baru tulis. Allah di atas. Allah di atas. Ada Allah. Allah silent. Silent. Allah bawah tu 62. Yang bawah tu. Allah di atas ya. Tak. Allah tak. Cadu. Yang Allah tu silent. Ya. Bukan. Allah dia ada satu saja. Silent juga. Itu silent. Allah. Di bawah saufa tu ada. Nampak ada? Ada selain. Selain eh? Lata silent. Ada di atas, ada di bawah saufa. Ada selain. Ada di bawah saufa. Ni di bawah saufa. Ni. Ada? Ada ya. Okey. Tak apa, ini baru pertama kali. Besok dia akan kita ulang-ulang balik. Lepas tu lata silent. Lata silent. Laita boleh jadi. Lata tu silent. Laita boleh jadi. Ya, laita boleh jadi. Mungkin tak boleh. Mungkin pun boleh. Mungkin. Probably. Tak apa, kita seluruhin ya. Munzu. Munzu semenjak. Laita ni mungkin kan. Boleh jadi. Laita boleh jadi. Tak apa, ini bab ni yang susah ni, nak faham makna, nak faham tugas dia. Munzu semenjak. Semenjak. Ini ambil masa lah 3 bulan untuk hafal ni saja. Nanti kita akan beri lepas ni ayat-ayat selepas tu. Macam Allah, apa dia ayat Allah. Jadi hafal 10 ayat tu, perkataan Allah, kegunaan dia. Dan baris juga akan berubah. Tak ada exam cukup lah. Exam tak ada. Exam saya sendiri je buat. Okey. Naam. Naam, iyalah. Oh, tahu semua naam. Mana sudah siap satu-satu. Haya ni lebih macam Haya. mari. Haya. Ya. Lebih kurang. Tapi dalam Quran ni tak tahu macam mana dipakai. Tadi munzu Munzu semenjak. Naam ya. Ni haya. Haya ni maksudnya mari. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada yang 4 huruf. Nak habis dah ni. Yang 4 huruf tu dia panggil rubai. Dia panggil rubai. 4 huruf. Okey. Yang pertama izma. Izma ni tatkala apalah, mana dia is campur ma. Dia combine daripada is dengan ma kan. Tak ada makna. Tak ada mana ya. Ada dia is dengan ma. Izma. Is tatkala apa? Kan? Allah adakah tidak? Tadi isma tatkala apa? Ya, tatkala apa? Ya. Kita rubaiyah. Sebab 4 huruf. Kalau kita nak terjemah dia saja, memang tidak sampai, kecuali dia bercampur dengan perkataan selepas tu. Izma. Izma apa tadi? Tatkala apa? Tatkala apa? Apa? Tatkala apa? Allah Allah adakah tidak?
Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Allah tu tak? Allah. Ala. Ni. Hamzah kan? Allah Azza. Amza ala lah. Tadi ilah. Tersedik. Ada tasdid? Ada tasdid tu? Tak ada. Ada. Allah tu. Semua tak Ada tak? Ada. Tersedik tu. semua dia. Ada tasdid tu. Ya, macam mata. Allah ada. Sama. Allah Allah ilah. Ada. Ada. Jadi dia ada kaf juga. Bukan. Allah bahawa tidak. Kalau Allah bahawa tidak. Allah bahawa tidak. Ya, kalau illa jika tidak. Asal dia alif nun lam alif. Ya. Allah. Bahawa tidak jika tidak. Amma adapun. Amma ba'du. Ada. Ini murid-murid pintar ni perlu dalam kelas ni. Amma adapun. Amma adapun. Adapun selepas ini. Adapun selepas ini. Amma ba'du. Adapun selepas ini. Waktu kita mau belajar. Pun ada apa tasdid ni. Ada. Amma. Imma. Yang bawah tu imma. Imma tu maknanya sama ada. Kan kita pakai wa imma. Wa imma. Dia sama ada. Sama. Imma sama ada. Sama ada. Ya? Banyak guna bahasa Arab. Tapi buat tak tahu. Sama ada. Hatta. Hatta maksudnya sehingga. Ya. Tak banyak ni, rubaiyah ada 15 ya. Kan? Sehingga. Hatta sehingga. Hasya hampir-hampir. Hasya hampir-hampir. Hasya hampir-hampir. Ka'anna seolah-olah. Nanti Hasya tadi apa? Hampir-hampir. Hasya. Ka'anna seolah-olah. Seperti ya. Ka'anna. Ya. Ka'anna Dr. Tawi seolah-olah. Ya. Ni ada tasdik. Okey. Oh, cantik Dr. Tawi punya tulisan. Nanti Paduka punya. Oh, lebih kurang ya. Saling macam itulah, jauh-jauh. Sebab ni mustahak. Senang baca. Ya betul. Okey. Kalla sa'lamun. Kalau saya potong. Macam mana 4 huruf tu Ustaz ni? Yang mana? Kaf lam kaf. Kaf lam lam alif. Bila ada tasdid sebenarnya 2 huruf. Ada tasdid tu. Dah tasdid. Okey. Kalla. Kalau apa makna? Nun tu tersedik ada 2 juga. Dua nun. Ya, ka'anna 2. 2 kali. Bila ada tasdid huruf tu sebenarnya 2. Double lah. Kalla bahkan tidak. Kalla saufa ta'lamun. Bahkan tidak mana kau akan tahu. La'alla tu boleh jadi. La'allakum tattaqun. Ya tak? Kan? La'allakum tattaqun. Boleh jadi. Boleh jadi. Serupa dengan mungkin tadi. Mungkin. Mungkin tadi. Tapi beza dia kalau dalam bahasa Melayu kita boleh jadi awak ni mana probably kan mungkin 50-50, tapi dalam ayat ni boleh jadi tu datu dapat dah. Ini laita tadi boleh jadi juga. Sama. Ada masa guna laita, ada masa guna la'ala. Nanti kita akan belajar. Okey, lama. Lakin. Bukan lakon, itu lakon. Lakin akan tetapi. Mana laki? Mana 4 huruf lakin? Lakin ada? Lakinna. Lakin ada? Ada syahadah. Ni lakin. Nun dua. Panjang. Ada lakin. Mana bahasa Tuhan ni enggak? Ni dia ni. Paling bawah lah. Ni. Asal dia. Ulang balik. Jadi bunyi dia
Oh, dia di atas tu, atas tu. La tu okey. Ada alif. Dia satu alif. Lakin. Lakin. Di alas tu. Mana dia? Makna dia tetapi. 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 Dia untuk against idea. Ya. Lakin. Ah. Oh, walakin. Lakin. Tapi. Okey. Lakin tu ada dua tu, lam alif dengan kin tak? Lepas tu satu lagi lamma. Lamma belum lagi. Lamma. Oh, kita dah makan belum? Lamma. Belum. La apa tu? Ya? La tidak. La tidak. Lamma tu mana belum lagi? Laula jika tidak. Saya punya teori saya, kalau kita boleh hafaz dengan baik ni, selesai. Lauma. Laula jika tidak. Laula jika tidak. Lauma jika apa? Lauma jika tidak. Jika tidak. Jika apa? Lauma jika apa? Jika apa? Halla. Laula jika tidak. Jika tidak. Lauma jika apa? Jika apa? Kita pun tak faham makna dia sendiri kecuali kita bercantum dengan ayat. Tapi itu saya kata sifir ni kena tampal di nota tu. Okey, halla. Ke hala. Ada tasdid tak? Adakah? Adakah tidak? Adakah? Yang lauma ni tak tahu Lauma tu. Lauma ada? Jika apa? Jika apa? Okey. Hala jika tidak. Okey, yang akhir sekali khumasi. Khumasi ada satu saja. Lakinna. Yang tadi lakin, ni lakin. Nah, la satu, kaf satu, nun ada dua. Lakinna akan tetapi. Okey, dia lebih kuat pada lakin. Okey. Mana dia lakin akan tetapi. Nah. Lakinnallaha yaf'alu ma yurid. Yaf'alu ma yurid. Khumasi. Lupa nak tulis. Sorry. Yang kelima ni khumasi. Maknanya 5 huruf. Khumasiyah. Khumasi. Daripada khamsah. Khumasi. Okey. Kita dah belajar tentang kategori huruf ma'ani, iaitu huruf yang digunakan untuk menyambung perkataan nama ataupun perkataan perbuatan ataupun menyambung dengan dhamir 14, ataupun dia boleh sambung sama-sama dia, untuk menjadikan ayat itu lebih sedap, Uhadiyah. Ahadiyah pun boleh baca, Uhadiyah boleh baca. Bunyi dia. Uhadiyah, Sunaiyah, Dasiyah. Okey. Sunaiyah. Okey. Okey. Hadiah. Okey, kita rehat 1 minit sambil kita bagi ni. Okey. Yang helai pertama ni buang, ganti dengan yang saya bagi selai ni. Sebab helai pertama ni kelabu. Kurang terang ganti dengan yang baru yang saya bagi selai tu. Okay. Sama letak sini. Tapi tak nampak kan? Tak nampak. No problem. Buang ni ganti ni. See? Datuk buang yang ni, ganti dengan yang ni kat atas. Sebab kelabu. Ni tak nampak kelabu. Saya fotokan balik. Ganti kat atas.
Okey, ganti atas. Saya kena dua. Ya. Okey. Okey, okey. Yang ni ambil dua lah. Yang ni. Oh, yang ni okey. Ada. Okey. Sama. Okey. 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 Ganti dengan tu. Tak boleh bagi gambar ni. Ada dua orang ni. Ada dua. Ayah Okey. ada tanda sabtu Ya, ada ayah. Ada dua, ada sabdu. Okey. Ayah. Okey. Bala. Okey. Bala. Okey, siapa belum dapat lagi yang ini? Yang tadi yang ada okey. Yang tu benar. Ini kena sedia sekali ya. Jadi okey. Yang dah ada setengah dah. Ada yang dah dapat dah. Okey, dah tu. Okey. 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 Tu je. Sorry. Tak nampak. Sorry je. Okey. Ini tuan-tuan puan kena letak bersama-sama dengan yang kita bagi. Jangan kena sambung. Adalah. Jangan letak merata ya, letak sama-sama. Ya Ustaz. Sebab dia ada kaitan. Ya. Okey, ya. Okey. 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 Ya. Si. Okey, tengok helaian yang saya bagi yang terbaru ni. Isim tu tengok ada berapa jenis? 7 kali 3 21. Jadi 21 ni semua boleh bercantum dengan 5 ni dalam Quran. Semua boleh cantum. Tengok isim banyak tak? Fa'il 6 saja. Haraf 2. Tengok haraf ada 2 bahagian. Satu mabni, betul tak? Dan satu lagi makna. Di sini tulis mabni, di sini mabani. Mabni tu satu, mabani tu jamak. Kalau makna satu, kalau ma'ani tu 2. Kan kita dah jelas ni kan? Ini saja saya rasa 3 bulan ni yang isim saja kita buat dalam masa 2 atau 3 bulan. Isim je. Kalau dalam fa'il ni kita dah buat separuh dah fa'il. Ya, baru dah fa'il. Ya. Ini apa tu stepper sekali dengan yang saya beri tu. Nanti besok bila kita cantum besok, tuan-tuan tulis date ya. Date hari ni. Date hari ni. Setiap bahan yang saya bagi tulis date. Nanti besok kita refer kepada date tu. Sebab ini pembelajaran mengikut sistem. Kalau tuan-tuan tak datang 1-2 kelas pun masih boleh ikut lagi. Masih boleh ikut lagi. Tengok apa tu YouTube. Okey. Boleh? Okey, senang kan? Ya. Before Ustaz proceed, yang tadi mula-mula yang tadi yang huruf ma'bani tu. Ma'bani. Ustaz accept maaf yang second one tu ma'ani you explain pada 5. Yeah. And then this one is 3. Yeah. Second accept tu apa Ustaz? Itu silent dulu. Silent. Oh, saya tak beritahu. Itu silent dulu sebab itu tidak banyak berkenaan dengan apa yang kita nak belajar. Tapi ini dia include sastra Arab semua. Ya, sebab dalam ni pun ada banyak yang untuk sastra Arab pakai dalam yang saya kata silent tu. Ya. Okey. Bagus tu. Silent tu Yang mana yang silent? yang dalam ni tadi. Yang dia yang silent. Silent. Okey, dulu. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang tugas tu, kita kena belajar tentang isim kejap. Sebab kalau tak belajar isim, kita tak boleh pasang. Kita tak boleh pasang dengan huruf ma'ani. Kita kena belajar isim dia. Ya,
Okey. Okey, sebelum tu tuan-tuan tulis ini page 1 dan ini page 2. Page satu ni tak? Yang tu tak, bukan. Yang purple. Yang mula-mula tu. Yang purple lah. Yang purple mula-mula. Yes. Yang tu. Yang jenis-jenis isim tu taruh di bawah sekali. Okey. Okey. Muka surat 2. Okey. Ya. Ni dua Dr. Wee. 2. Yang ni 1, 2. Lepas tu 3. 3 sini dah. Ya, 3. 3. 3 sambung lah. 4. Okey. Okey. 4 dia. Okey, 4. Okey. 4. Okey. Okey. Nampak tak yang bawah sekali tu? Itu 6 lah. Itu 6. 4. Ada tak yang bawah sekali? Ustaz dah ada dah paging kat bawah. Ya? Paging dah ada kat bawah. Ada. Ada lah. Sama tak paging? Sama okey lah. Kemudian okey. Tuan-tuan nampak ada ni yang last sekali tu? Ya? Isim 6. Isim yang last sekali ya. Nampak tak yang last sekali tu? Ini yang saya beri mula-mula dulu. Yang ingat tak yang mula-mula dulu? Yang last sekali? Tak apa ya. Okey. Tuan-tuan, yang ini ni, tengok yang ini. Yang ini ni dia telah kategorikan. Ni lah. Yang last sekali. Kita 5 bukan saya. Dia lebih kurang sama kan? Yang page ni dia telah kategori 1, 2, 3, 4, 5 ni mengikut tugas masing-masing. Dia dah bahagikan ikut tugas masing-masing. Yang ini dia bahagi mengikut 1 huruf, 2 huruf. Tapi yang ini tengok ada 1 huruf, ada 2 huruf. Dia campur kan? Ini artinya ini dia beri ikut tugas masing-masing. Tak kira. Ada 1 huruf tu dia tugas dia sama dengan 2 huruf. Ya, okey. Okey. Ikut tugas. Boleh? Okey. Sekarang ni kalau kita tengok ni 2, 4, 6, 8. Cuba bilang berapa? Ada tak cukup 80? 4, 6, 8. Ya, bilang ni huruf. Nampak tak huruf jazam? Huruf jazam ada 6. 2, 4, 6. Ya, ada 6. Huruf nasab ada 4. Huruf jar ada 19. Huruf nasah ada 10. Huruf atas berapa? Ada berapa? 9. Huruf nasab far'i ada berapa? 6. Huruf nida ada berapa? 8. Huruf istisna ada berapa? 1. Okey. Jadi jumlah berapa? Jumlah? 62 ya? 2 ni. Tak sampai 70 ya? Tak sampai 70 ya? 73. Okey. 63. Jadi kurang 17 lagi ya? 63. Kurang 17 lagi. Okey. Tak apa. Itu 63. Mana ada lagi yang tak masuk sini lah. Okey, tuan-tuan. Cuba kita tengok di mana ada lakinna. Di bawah tajuk apa? Huruf nasah. Ada huruf nasah. Okey, lakinna ni berapa huruf? 4 dia. 4. Yang ni bukan ni, yang kumasi. Bukan kumasi lakinna. Lakinna. Ni 5. Lakinna. 5 kan? 5. La tu ada lam alik. Kinna tu ada 3, betul tak? 5. Ya. Dia ni sebenarnya lakinna ni tugas dia nasah. Tugas dia nasah tu maknanya nasah tu mansuh kan?
Mansuh. Tugas dia untuk memansuhkan, menghapuskan. Dalam yang di sini. Oh, kata-kata okey, saya pergi ke Mekah tetapi tak sampai. Maknanya saya mansuh perjalanan tu separuh. Pergi ke Mekah tapi tak sampai Mekah, mati tu jalan. Itu wallahu alam lah, itu sebahagian daripada mansuh lah kan. Tapi ada makna yang sebenarnya. Itu sebagai contoh. Mana lakinna tu kita argue, dalam bahasa Inggeris kita kata however lah, lebih kurang however. Okey, boleh? Okey. Tengok ni, ada tak perkataan B? Ada tak B? B huruf ja. Ada berapa banyak huruf ja tu? 19 ya. Okey. Jadi huruf ja ni sebenarnya dia menjadikan isim selepas tu baris bawah. Itu yang kita nak belajar second part ni. Jadi kita kena belajar dulu isim malam ni sekejap. Maknanya maksudnya dia dari bawah. Nak pukul 10 lah. Jadi kasrah. Ya? Ustaz kata dari PL. Tak, isim. Isim lah. Isim. Okey. Tak apa. Okey. Ini kena salin. Kena salin ya. Okey. Ya. Okey. Okey. Tak boleh. Tengok ni. Kita tidak boleh menggunakan sisipan ni kalau kita tak memahami isim dan juga fi'il, kerana dia menyisip kepada isim dan fi'il. Okey. Sebagai contoh ya. Bagi contoh. Betul. Sebagai contoh. Ya, ambil contoh macam fi'il mudhari'. Okey. Ni isjid. Okey, Allahu. Ini isim betul tak? Ya. Isim dalam keadaan biasa dia mesti bagi depan. Ingat ni. Ini isim. Dalam keadaan biasa dia mesti bagi depan. Allahu. Okey, Allahu. Ni al-muslimu mesti bagi depan. Maksud dia orang Islam itu. Dalam keadaan tak ada apa-apa dia mesti bagi depan isim. Ataupun kita kata muslimun. Allah ni tak adalah yang tak ada tanwin kan, dia mesti Allah kan. Okey. Ni al-mu'minu ataupun mu'minun. Al-mu'minu kita kata orang Islam, orang beriman itu. Al-mu'minun seorang yang beriman kan? Betul tak? Okey, ini dalam keadaan biasa dia mesti macam ni. Begitu juga fi'il mudhari', dalam keadaan biasa dia mesti pada depan. Yazhabu. Ingat, fi'il tak ada tanwin, mesti bagi depan. Ni baris yang akhir ni lah yang signifikan, yang nak dikira sama ada haraf bekerja atau tidak. Bukan baris ni, bukan baris ni, bukan baris ni. Baris akhir. Okey, baris akhir. Okey. Biasanya baris apa? Baris atas. Baris depan. Dalam keadaan biasa dia mesti baris depan. Ingat ya? Isim juga baris depan. Bagi depan. Sama. Okey, ini yang saya susah nak terang ni. Tapi sebab itu saya kena terang dengan cara spontan. Spontan je. Kalau nak terang dengan grammar ni pening kepala. Saya pun pening. Ni tak boleh terang so. Memang macam tu. Untuk layman, inilah cara dia. Bila kita sebut isim, mesti
sama ada dia ada alif lam dengan baris depan saja, ataupun dia tak ada alif lam dengan baris depan tanwin dalam keadaan biasa. Baris depan, baris Kalau baris doma mesti ada alif. Mesti ada alif lam, Kalau tak ada alif lam, tanwin. alif tanwin. Tanwin. Okey, okey, boleh tak? Ini isim laki-laki. Okey? Tak apa, tak apa. Ini je cara yang saya kena buat. Tak apa, tak apa. Kita ada lagi makanan di luar tu banyak, okey. Tak apa, tengok dulu. Tengok dulu. Itu yang masuk. Itu masuk. Itu tentu masuk. Bahasa Arab ni bukan macam bahasa Inggeris. Sebab apa? Saya tak tahulah. Saya mengajar sejak tahun 76. Tak pernah tahu apa cara nak mengajar bahasa Arab ni. Sebab kita kata no one method claim that the best method. It is the best method. The best method is to use many methods, which is eclectic method. Ya. Yeah. Itu yang pening kepala saya. Pening kepala. Biar saya pening, jangan tuan-tuan pening. Kita dah penting daripada Ya? Tak apa. Duduklah, tengok ni. Tengok ni ya, tengok ni. Tengok ni, boleh faham tak? Okey. Kita kata dalam Al-Quran ada perkataan yang berubah kita panggil mu'rab, betul tak? Betul tak? Ada perkataan yang tak berubah kita kata mabni, betul tak? Okey, betul tak? Boleh tak? Boleh. Okey, faham yang ini dulu. Jangan faham yang lain-lain lagi. Okey, boleh? Kita faham dulu yang mu'rab ni diubah oleh mabni. Agree? Profesor agree tak? Agree? Okey. Bagus. Okey. Ini kalimah dalam Al-Quran. Ya, dari segi berubah dan tetap. Yang tetap tadi kita dah belajar dah. Yang pertama kita kata haraf. Betul tak? Betul? Haraf ada 5 jenis. Satu haraf satu huruf dia panggil uhadi. Haraf 2 huruf dia panggil sunai. Haraf 3 huruf dia panggil sulasi. Haraf 4 huruf dia panggil rubai. Haraf 5 huruf dia panggil khumasi. Contohnya lakinna. Sekarang ni boleh? Boleh. Okey. Kita belajar juga ada haraf ni dia mengubahkan fi'il mudhari' dan dia mengubahkan isim. Ada haraf ni, ada satu haraf dia mengubah dua-dua. Boleh tak? Okey? Tak kira siapa dia. Kan? Jadi yang kena ubah dua je. Ini isim dan fi'il mudhari'. Isim dan mudhari'. Fi'il madhi dia tetap dia mengubah orang. Okey, yang tetap satu haraf, yang kedua fi'il madhi. Oh, nak diam kan? Kalau diam tu dia kata takjub kan? Jadi saya nak tentang faham konsep tu. Faham konsep. Bila buka saja Quran, bila buka Quran, tengok dalam Quran tu ada haraf tak? Yes, kalau ada haraf dia mesti sama ada mengubah fi'il mudhari' atau mengubah isim. Ya. Okey. Tak apa. Okey, kita buka Quran, umpamanya dia dalam Quran dia kata lakinnallaha. Tuan-tuan tahu lakinna ini haraf 5 huruf. Tengok Allah baris atas, maknanya dia telah mengubah Allah, memberi makna akan tetapi Allah. Nampak tak? Allah ni isim, barisnya di atas. Di depan sepatutnya Allahu, tapi bila ada lakin kena baris atas. Ya, ini konsep dia. Dia dah mengubah. Ya, ini mengubah. Tuan-tuan buka lagi satu ayat. Ya. Innallaha la yuhibbul fasikin. Ya, fasikin. Okey, la yuhibbu.
La yuhibbu la yuhibbu. Okey, cari mana dia sisipan? Inna. Berapa huruf? 3 huruf. Mana lagi? La. Berapa huruf? 2. Okey, tengok perkataan apa lepas inna? Allah. Isim. Jadi inna dengan la kena adik-beradik. Jadi dia Tapi inna 3 huruf. Yang ini 4 huruf, 5 huruf. Okey? Walaupun dia 5 huruf, tapi tugas dia sama dengan inna. Sebab dia ni adik-beradik inna. Boleh faham tak? Boleh. Takkan dia boleh? dia ada baris atas. Yes. Sebab isim, tengok isim dan tengok fi'il mudhari'. Fi'il madi jangan tengok. Fi'il madi duduk di bawah mabni, dia mengubah orang. Tinggal lagi tuan dah kenal tak fi'il madi ni, kenal tak harah? Saya dah beri ni harah. Ya? Jadi inna Okey ni la. Okey la. La 2 huruf. Tapi lepas la ada apa? Innallaha la yuhibbu. La yuhibbu. Innallaha la yuhibbu. Okey, la berapa huruf? 2 huruf. Makna dia apa tadi? Tidak. Bila makna tidak, di belakang dia ni Dr. Wi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang yuhibbu, yang bagi depan. Jadi memberi makna la ni tak mengubah fi'il mudhari'. Walaupun dia sisip, dia tidak mengubah. Tapi dia hanya boleh macam tu dan tidak mengubah. Setakat ni faham tak? Maknanya bukan semua Yes. yang mengubah. Bukan semua yang ubah. Maknanya dia guna untuk Jadi sekarang ni haraf 80 ni 50 dia macam ni. 50 bila bercantum dengan isim atau dengan fi'il dia boleh mengubah balik. Boleh? 30 lagi bila cantum tak berubah. Ini tak berubah. Ini member 30. Setakat ni boleh faham tak? Jelas tak? Tak apa. Tak apa, it's okay. Konsep dia begini. Perkataan dalam Quran, bila kita buka Quran, kita akan tengok mana perkataan tetap dan mana perkataan berubah. Saya dah beri di sini. Yang berubah isim fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berubah ada 13 je. 13 je. Yang satu lagi tu mabni. Yang ini semua isim berubah. Saya dah bagi isim dia. Ni 21. Yang boleh berubah. Kecuali satu isim yang tak berubah. Yang ingat tak ni? Ingat tak saya bagi ni? Dhamir, ingat tak? Dhamir, ini fi'il. Dhamir ingat tak? Ini isim, ingat tak? Ini sisip, ingat tak? Di bawah ni haraf kan? Di sini isim ni lah yang tak berubah, yang tetap. Dia ada 4 jenis. Yes. Dia tetap. Isim isyarah, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan ada lagi zaraf. Ini tak berubah. Isim zaraf. Yang pentingnya tuan-tuan faham di mana kita duduk sekarang. Okey. Lepas ni kita akan belajar. Kita tak belajar dah 1, 2, 3 ni. Kita belajar jenis sisipan yang mengubah isim dan fi'il. Boleh? Okey, saya nak bagi satu poin lagi. Yang boleh mengubah isim dan fi'il. Okey. Isim asal dia mesti baris depan. Fi'il mudhari' asal dia mesti baris depan. Tapi ada beberapa jenis baris depan. Jangan ke mana-mana, kita akan habiskan malam ni. Ada orang tengok jam dah. Ada di sini tukang kata wassalamualaikum. Sadakallah. Bahaya nanti pasal dengar orang lain semua tersusun je kan. Orang lain semua tersusun nak masuk syurga kan. Semua berebut yang sadakallah kemudian sekali. Sebab dia tolong tamatkan majlis tu. Tak apa. Kalau tuan-tuan faham ni konsep
faham konsep saja. Lepas tu latihan kita sampai tahun 2013. InsyaAllah. InsyaAllah. Konsep ini yang susah. Dalam apa juga bahasa, kita nak pindah ilmu ni kepada orang asing sangat susah. Sebab dia ilmu banyak, tapi nak pindah yang mana dulu? Supaya ilmu tu dia ada meaning. Dia ada meaning ni mana understood. Barulah orang belajar suka. Kalau tak understood, tak suka. Okey, boleh? Okey, bagi saya 5 minutes. Okey, ya? Okey. 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 Ni dia. Saya pun tak tahu nak mula yang mana. Okey, tuan-tuan, ini isim. Isim dalam bahasa Arab ada dua jenis. Satu muzakkar. Cuba sebut muzakkar. Jangan sebut muzkar. Sebut muzakkar. Muzakkar ni maknanya male ya, male. Male ya, male. Okey. Yang kedua muannas. Cuba sebut. Muannas artinya female ya. Female. Ada rakan YouTube kata suruh terjemah dalam bahasa Inggeris. Macam-macam. Okey, okey. Okey. Nah, ini jangan risau. Okey, jangan risau tuan-tuan. Risau ya. Ini dari segi gender. Dari segi gender. Gender tu maknanya lelaki perempuan. Ada lelaki-lelaki, ada perempuan. Domain pun ada lelaki-lelaki, ada perempuan. Ya, dari segi gender. Ya, okey. Kalau kita nak kenal lelaki-lelaki perempuan ni pada makna dan pada tulisan dia. Okey, pada tulisan dia. Okey, lelaki-lelaki perempuan. Okey. Sebagai contoh, ya, ini female ya. Ini female. F ya. Sebagai contoh, kita kata muslimun. Ya, ingat bila tak ada alif lam tanwin ya. Muslimun, muslim. Kalau orang perempuan tambah je te. Muslimah. Muslimatun. Kalau ada alif dalam dia mesti tanwin. Mesti tanwin hilang. Jadi al muslimu makna the muslim. Dia definite. Ya? Okey. Jadi hari ni kita buang alif lam ya. Ya? Nampak? Kita buang alif lam. A muslim. A muslimah. Ya, a muslimah. Ya? Kita tengok pada haiwan. Qitun ini kucing laki-laki, jantan. Jantan ya. Qitun. 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 Kita panggil kitten tak? Kitten lah. Oh, bahasa Inggeris tu. Kalau betina dia panggil qittatun. Qittatun. Ini by meaning ada kucing yang betina kan? Ada betina. Ada tu dia tak ada betina. Dia tak ada jantan, betina je. Ada tu maaf betina, makna female saja. Macam sa'atun jam, tak ada sa'un. Maknanya ini dia female pada perkataan. Sa'atun ya, pada perkataan. Tapi bila ada nyawa, dia ada lelaki, ada perempuan. Female okey, bila ada nyawa ya. Kita ambil contoh sayaratun, sorrylah, orang lelaki tak ada. Sayaratun kereta, dia kata perkataan ni perkataan perempuan. Ada tanya kenapa? Sayaratun lah.
semua perempuan. Tidak semesti. Tak semesti. Tak semesti. Macam kalau tak ada takut perempuan. Macam Ardun dikira perempuan. Perempuan. Mana kalau Perempuan belakang ni yang saya rasa merangkumi yang generous lah Ustaz. Oh. Yang macam sebab dia ambil kira semua orang. Dia macam tu agaknya. Ya ke? Itu kena ada ahli nahu baru. Sebab Ya. saya rasa kan dia ambil orang macam dunia art pun Perempuan. semua. Jadi perempuan tu yang dia ambil take care of orang kan. Oh gitu, aduh. Ada ulama nahu baru ni. Tak apa. Tapi kita ikut dalam Quran. Al-Quran dikira lelaki-lelaki. Okay, nar, Jahannam semua perempuan. Dikira perempuan. Nar, neraka. Dikira perempuan. Jahannam dikira perempuan. Al-Ardu dikira perempuan. Syurga perempuan juga. Syurga memang ada perempuan. Al-Jannah tu perempuan. Janganlah nak dengki, tak payah. Ada besok bab yang dia dengki kat kita. Okey. Jadi di sini dia muannas by tulisan. Okey. Di sini dia muzakkar by tulisan. Kan? Ya. Sebab ada ter, di sini tak ada ter kan? Okey. Okey. Itu aja. Okey. Tak ada ter, tapi dia consider as perempuan. Jahannam. Ya? Perempuan. Perempuan juga. As-sama, ya? Tanah makna dia. Arbi tanah. Bumi. Bumi. Perempuan. Sama perempuan. Perempuan. Mata, telinga perempuan. Jantan. Bila berbaru jantan. Dia tak menyanyi macam Laki-laki. Laki-laki. Perut semua laki-laki. Tangan perempuan. Ya, perempuan. Rasul laki-laki. Kepala laki-laki. Okey. Sikit lagi, 1 minit lagi. Ni nak salin ke? Dah salin. Okey. Kalau macam tu, tengok sini ya. Sini. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan, sekarang ni setiap muzakkar dan muannas dalam bahasa Arab dia terbagi kepada 3 pula. Dia bagi pada 3. Dia bagi pada 3 ini muslimun kan? Satu dia panggil mufrad. Cuba sebut. Mufrad. Yang kedua musanna. Yang ketiga jamak. Ini sama juga mufrad. Muslimah ada 1. Ada 2 musanna. Ada jamak. Okey. Habis ni kita habis balik. Ini dalam bahasa Arab dia berbeza pada bahasa lain sebab dia ada musanna. Musanna ni 2. Mufrad ni 1. Jamak ni 3 ke atas. Mufrad ni 1, musanna 2, jamak 3 ke atas. Ini straightforward, kita boleh faham ni. Forward ya. Ya, okey. Kalau isim yang perempuan, bila mufrad pun perempuan, musanna pun perempuan, jamak perempuan jugalah. Okey. kau isim. Bilangan lah baru ni. Ya? Bilangan lah. Bilangan dah. Ini part ni yang susah ni. 1 orang. 2 orang perempuan. 3 orang dan lebih perempuan. Susah ke? Lelaki. Okey. Sekarang tengok ya. Tengok ni. Ini contoh muslimun. Cuba sebut. Muslimun. Kalau musanna, kalau 2 tambah saja alif nun. Muslimah. Ni. Kalau jamak, dia ada 2 jenis jamak. 2 jenis jamak. Satu nama dia jamak muzakkar salim. Yang kedua dia panggil jamak
taksir ataupun dipanggil broken plural. Broken plurals. Okey, yang ni dipanggil perfect plurals. Ya? Taksir. Broken plurals ni, okey, sebagai contoh, sebelum tu saya bagi, kalau muslimun, muslimah ni jamak dia muslimun. Ingat, ini semua marfu'. Ini semua marfu', berbaris hadapan. Ini semua berbaris hadapan. Nampak dah diam dah tu. Ini semua berbaris hadapan. Ini semua berbaris hadapan. Bila ini ni semua baris depan ni muslimun. Okey, apa tanda baris depan dia di sini? Tanwin dhamma. Di sini tanda dia Nun. Alif dan nun. Di sini waw dan nun. Okey, ini marfu' bagi depan, ini bagi depan. Ini bagi depan. Dan jangan kita lupa, bila kita buka saja Quran, kita akan lihat kalau isim tanwin dhammah macam ni, dia baris depan. Kalau dia macam ni alif nun, dia baris depan. Kalau isim lah. Kalau macam ni, dia baris depan. Dia berbaris, ini semua berbaris depan. Kita mesti ingat, bila isim berbaris depan, ada 8 sebab. Ada 8 sebab. Ini tak ada sebab. Sebab dia tak ada apa-apa depan. Bila dia tak ada apa-apa depan, dia mesti baris depan. Original lah. General. Fi'il mudhari' pun juga, dia mesti baris depan. Kalau dia dalam ayat, dia mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Sebab dia 8 saja. Jadi 8 sebab ni by June total clear. Muzakkar salim. Ni, ini taksir. Okey, tuan-tuan ya, tengok ni. Tengok ni. Ni memang kritikal. Ada isim yang bila nak jadi jamak, wanun saja. Tambah wanun jadi jamak kalau lelaki. Kalau perempuan tambah alif ta. Bila tambah wanun saja, ini nama dia perfect plural. Perfect plural tu artinya tambah saja wanun jadi perfect. Jadi jamak. Tambah saja wanun jadi jamak. Nampak tak ni? Tambah saja wanun jadi jamak. Yang ni alif nun mesti semua tambah alif nun jadi musanna. Ini tambah wanun jadi jamak. Tapi ada isim yang tak boleh tambah wanun. Mana-mana isim yang laki-laki yang tak boleh tambah wanun, dia kena pakai broken plural. Broken plural tu maknanya dia ikut sistem, ikut broken, ikut dia ada pattern dia. Jadi pattern dia ada lebih kurang 15 pattern. 15? Contoh. Oh, muslimun dia mesti pakai jamak muzakkar salim. Yang broken ni kita kata alimun. Betul, alimun. Alimun ni manusia kan? Orang alim. Kalau dua aliman ni. Okey. Kalau jamak dia tak ada alimun. Dia dah tahu tak dicari makan lah ustaz. Ustaz baru nak cari makan dah tahu dia. Okey, kalau taksir dia bunyi ulama. Bunyi dia ulama. Dia punya pattern dia fu'a. Ni, fu la a ma la u. Same pattern tak? Pattern sama tak? Sebab itu jamak taksir dia ada pattern dia. Semua sekali lebih kurang 12 yang masyhur. Pattern dia. Fu'ala'u. Ini ulama'u. Jadi bila kita sebut ulama'u, ini orang-orang alim. Tak boleh kata seorang. Alim ulama. Kita lagi lah pula alim ulama hantam sekali. Ulama maksudnya orang-orang alim. Okey, hari ni ada seorang ulama nak datang masjid negeri. Betul tak? Salah. Salah.
Beritahu dia seorang yang alim. Ini seorang alim ulama hantam 2 sekali. Sekarang belajar nahwu senang kan? Okey, sebelum kita habis, okey. Kita ambil ni, ambil satu lagi perempuan. Muslimatun. Okey. Muslimatani. Jamak dia muslimatun. Jadi tambah alif ta jadi jamak, dipanggil jamak muannas salim. Muannas salim. Kemudian yang tak boleh terima jamak muannas salim, dia panggil jamak taksir. Jamak taksir ada lebih kurang 12 pattern sama juga. Ini minggu depan. Ya? By June. Dah, saya target by June. Tuan-tuan boleh kenal lah semua. Dah mahir lah. Tapi jangan miss kelas lah. Miss kelas tengok video. Tera Mei dapat dah. Ada setengah-setengah tu dah dapat dah. Okey, tuan-tuan. As a conclusion, bila isim ada laki ada perempuan. Bila laki ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Bila jamak, kalau laki-laki selalunya pakai jamak muzakkar salim, tambah wanun jadi jamak. Tapi kalau tak ada yang muzakkar salim, dia akan pakai jamak taksir. Jamak taksir ada 12 pattern. Macam kitabun. Satu kitab. Kalau 2 kitab. Kalau jamak kutub. Kutubun. Kutub khana tu almari. Kutub. Kutub. Masjidun. Masjidah ni kalau jamak masajid. 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 Kalau jamak ni apa tu maktabun. Maktabani jamak maka. Itu semua jamak taksir, dan yang paling banyak Al-Quran jamak taksir. Jamak taksir. Begitu juga perempuan. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya. Mufrad macam biasalah, muslimatun, musanna tambah alif nun. Tapi ta ni jangan buang. Kalau jamak, kalau perempuan selalunya jamak muannas salim. Tapi kalau tak ada muannas salim, dia panggil jamak taksir. Banyaklah ya, taksir. Okey. Ila liqa minggu depan insya-Allah. Jamak muannas salim. Muannas salim. Okey, jamak muannas salim tambah alif ta. Okey, semua perkataan perempuan tambah alif ta. Kalau dia tak terima alif ta, dia kena pakai jamak taksir. Macam ni juga. Jamak taksir ada 12 pattern. Jamak muannas salim dia ada Alif ta. Alif ta. Okey. Muslimatin. Muslimatin. Okey. Okay, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam warahmatullahi wabarakatuh. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب
هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li